Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi malam ini dalam rancangan Diari Rawat, dan kita tanya apa khabar anda semua penonton Diari Rawat pada ketika ini. Kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Jadi seperti biasa, malam ini kita akan terus berkongsikan berkenaan dengan dunia kesihatan dan juga dunia perubatan bersama dengan kami berdua. Walaupun baju sama merah tapi jantung lain-lain. Itu keyword dia, jantung kan, benar tak? Itulah, kita nampak serupa tapi berbeza sebenarnya. Seperti jugalah dengan manusia kan, ada yang mungkin rambut sama hitam tapi hati berbeza-beza. Jadi hari ini tadi Nirwan ada menyebut berkenaan jantung kan. Jadi topik kita pada malam ini berkaitan dengan jantung. Tapi lebih dahululah saya nak berkongsi kepada anda berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2022. Penyakit berkaitan jantung ini merupakan antara penyebab utama kematian di Malaysia, iaitu sekitar 18,515 kematian. Jadi perkara ini sangat menggusarkan, terutamanya berkaitan dengan ischemic heart disease ataupun penyakit jantung ischemic ini. Sebab itulah kita bawakan topik kita pada malam ini. Sebab apa, Nirwan, kalau cakap pasal perawatan untuk penyakit berkaitan jantung ni kan, kita seringkali menyebut pembedahan. Sebut saja pembedahan, kita takut. Betul. Betul. Kalau ikutkan Menawar, daripada statistik tadi tu, sejak 1999 lagi, penyakit jantung ni penyebab utama kematian rakyat Malaysia. Jadi pentingnya, kebiasaannya kita akan selalu mewar-warkan dari segi mencegah itu lebih baik daripada merawat. Tapi kalau benda nak jadi, apa lagi yang kita boleh buat kan, selain daripada rawatan ataupun mungkin orang cakap pembedahan perlu dilakukan bagi menyelamatkan nyawa ataupun memberi peluang yang lebih cerah kepada pesakit yang mempunyai masalah jantung. Betul. Bercakap berkenaan pembedahan ini, ialah kadang-kadang kita sebut saya pembedahan, kita risau, kita takut, kita gusar. Sebab apa? Kalau kita lihat pengalaman rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang pernah menjalani pembedahan, ialah untuk jantung ini, kita kalau lihat kaedah konvensional ni, pastinya ada parut yang sangat panjang. Kalau kita ketahui gambarannya, seperti yang dikatakan adalah doktor pakar bedah ni akan membedah tulang dada kita ini, dan dia akan dijarakkan untuk mendedahkan bahagian jantung. Kedengaran agak seram sebenarnya ni, Wan. Betul, Munawar. Saya sendiri, pengalaman daripada keluarga saya sendiri, itu ayah saya pada 2008 pernah menjalani pembedahan bypass jantung. Bila tengok parut di dada dia tu kan, wow, menakutkan sebenarnya. Macam lipan, macam zip pun ada. Itu pengalaman lah dapat kita lihat daripada bapa saya sendiri kan. Tapi zaman sekarang ni saya percaya banyak lagi teknologi ataupun perkembangan teknologi berkaitan dengan pembedahan ni yang akan memberi kemudahan terutamanya kepada pesakit dan juga kepada pakar-pakar bedah, yang mana ini secara tak langsungnya pesakit dia dapat recover dengan lebih cepat dan sebagainya kan. Sebab itulah kita bawakan topik pada malam ini untuk kita memberikan sinar cahaya baharu kepada pesakit jantung semua, khususnya yang ingin menjalani pembedahan. Ada alternatif ataupun teknik kepakaran terbaharu yang akan kami bawakan kepada anda, yang dikenali sebagai iaitu kita kenali sebagai pembedahan jantung invasif minimal. Jadi nak tahu lebih lanjut ni, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu di studio, iaitu kita bersama dengan Profesor Dr. Syahrul Amri Hashim yang merupakan pakar perunding bedah kardiotorasik Damansara Specialist Hospital 2. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Diari Rawat malam ni Prof, untuk berkongsikan berkenaan dengan pembedahan jantung invasif, terutamanya pembedahan jantung invasif minimal ataupun minimal invasive surgery. Jadi sebelum kita ke skop yang lebih kecil, iaitu MIS ataupun minimal invasive surgery ni Prof, mungkin Prof boleh terangkan dari segi secara menyeluruh lah, macam statistik yang Munawar sebutkan sebentar tadi, yang mana saya kongsikan juga sebentar tadi, sejak 99 apa yang membuatkan penyakit jantung ini merupakan punca kematian utama di Malaysia tu, Prof? Terima kasih Nirwan. Balik pada
perkara yang Munawar cakap tadi, bahawa penyakit jantung ni adalah pembunuh utama bagi rakyat-rakyat di Malaysia. Tapi kalau kita tengok statistik seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, ini adalah sangat common di seluruh dunia. Setiap tahun, dari semasa ke masa, bukan sahaja penyakit jantung ni pembunuh utama, malah peratusannya makin meningkat setiap tahun. Jadi saya rasa antara faktor-faktor kenapa penyakit jantung ni adalah pembunuh utama, mainly kerana saya rasa dari segi gaya hidup. Bila negara makin maju, makanan pun makin banyak. Betul, makanan segera ada. Jadi kalau kita lihat ramai orang yang obes, kan, jadi lemak dalam badan tinggi, jadi akan meningkatkan risiko penyakit coronary artery. Ramai orang akan ada penyakit diabetes, malah penyakit diabetes setiap tahun di Malaysia makin meningkat. Dan ini adalah penyakit utama untuk penyakit jantung. Dan juga kalau kita lihat, masih ramai orang masih lagi menghisap rokok. Rokok adalah pembunuh utama, bukan sahaja jantung dan juga paru-paru. Dan banyak lagi yang kita tidak sedar adalah stres. Kerana dalam dunia kita ni, stres makin tinggi setiap tahun. Macam saya nampak you tengah pegang telefon tu kan. You tunggu soalan tu sentiasa akan stressful. Secara tidak langsung you tak sedar you stres. Stres adalah risiko utama adalah penyakit jantung sebenarnya. Dengar tu, kita mungkin ada dalam kalangan kita yang tak sedar bahawa stres ini berkait rapat dengan kesihatan jantung kita, Prof. Jadi perkara ini perlu kita war-warkan kepada anda semua. Dan untuk hari ini, seperti yang saya nyatakan tadi, kita bawakan sinar baharu buat pesakit jantung ini, khususnya yang bakal menjalani pembedahan ini. Ialah bagaimana Prof melihat perkembangan dunia perubatan masa kini di antara dahulu dan juga sekarang ini, khususnya dalam pembedahan jantung ini, Prof. Okey, dalam pembedahan jantung ni, penyakit utama daripada risiko-risiko yang saya cakap tadi seperti lemak yang tinggi, obesiti, stres, kurang riadah semua tu, dia akan menyebabkan penyakit coronary artery, di mana coronary artery adalah salur darah utama yang bagi oksigen kepada jantung kita. Jadi salur darah utama ni boleh tersumbat. Antara rawatan dia adalah 3 rawatan lah untuk penyakit coronary artery ni. Nombor 1, makan ubat cair darah. Yang kedua adalah pemasangan stent ataupun belun. Dan yang ketiga adalah pembedahan pintasan jantung ataupun bypass. Dalam keseluruhan pesakit yang ada penyakit coronary artery ni, mungkin saya rasa dalam 10 hingga 20% akan memerlukan pembedahan jantung. Pembedahan jantung. Jadi dahulunya pembedahan jantung ni, seperti yang tadi Munawar dia cakap, pembedahan jantung ni kita buat secara tradisional atau terbuka, di mana pesakit mengalami pembedahan tu melalui pemotongan tulang di dada. Di mana tulang ni dinamakan tulang sternum ni dipotong daripada leher ni hingga ke atas perut dan dibuka. Dada ni dibuka supaya pakar bedah dapat melihat jantung dan membuat pembedahan pintasan jantung lah. Cara lama ni sangat berkesan dan bertahun-tahun, daripada tahun 60-an hingga tahun 2000 plus ni, kita membuatkan operasi secara begini. Tapi pada awal-awal tahun 2000 ni di negara Eropah, di Amerika Syarikat, mereka mula memperkenalkan teknik baru, teknik dinamakan pembedahan jantung secara minimal invasif. Jadi dengan cara ini kita tidak perlu lagi potong tulang dada ni. Jadi kita boleh buat pembedahan yang sama dengan luka yang sangat kecil. Lukanya hanya sebesar macam 5 cm saja di sebelah kiri dada. Maksud dia sangat minimal lah. Jadi kita nak tahu juga Prof, mungkin dalam seperti yang kita paparkan pada ketika ini, membezakan pembedahan tradisional dan juga invasif minimal ataupun minimal invasive surgery itu, dia punya hirisan itu sangat kecil, Prof. Macam Prof cakap dalam 5 cm saja, Prof. Jadi bagaimana dari segi prosesnya, Prof? Mungkin Prof saya difahamkan Prof dah menjalani lebih daripada 600 pembedahan dan untuk minimal invasive surgery pun dah lebih daripada 60. Secara keseluruhan lebih dari 600. Lebih 600. Tapi di hospital baru saya, Damansara Specialist Hospital ni, kita telah menjalankan pembedahan secara minimal invasive ni lebih kurang 60. Lebih kurang 60. Jadi apa perbezaan yang paling ketara di antara kedua-dua ni selain daripada kena pembuka dada, dari segi kemudahannya bagi pakar bedah tu untuk melakukan pembedahan? Okey.
dari segi sebelum kita pergi kepada apa faedah kepada pakar bedah, kita lihat apa faedah kepada pesakit dulu. Okey. So dari segi pesakit, macam tadi Neran ada beritahu, bapa ada luka yang panjang kan. Ya, betul. Saya pasti masa sebelum pembedahan tu bapa you akan agak macam anxious ataupun cemas jugalah nak melakukan pembedahan ni. Dan ramai juga orang-orang di luar ni, bila mereka sedar yang dada ni perlu dibuka, mereka ingat jantung ni akan dibawa keluar. Okey. Tapi jantung ni tidak dibawa keluar. Jadi dengan kita buat operation secara minimal invasive ni, tidak memotong dada ni, itu saja dari segi psikologi dah menolong banyak pesakit. Faham? Sebelum operation je mereka sudah tidak lagi cemas, tidak anxious sebelum operation. Itu menolong banyak, kerana dalam apa-apa proses, apa-apa rawatan, apa-apa action yang kita buat dalam dunia ni, kalau kita yakin dan tak cemas, InsyaAllah dia akan okey. Jadi itu menolong banyak. Dari psikologi itu, kalau mereka dah yakin dengan rawatan itu, dia akan menolong banyak dalam proses pemulihan. Itu dari segi psikologinya. Dan dari segi fizikalnya, kalau kita bayangkan tulang yang dipotong dan tulang yang tak dipotong, so you Munawar ataupun Niran pernah jumpa orang patah tangan kan. Patah tangan ambil masa 2 hingga 3 bulan untuk tulang tu baik betul-betul kan, untuk kuat. Sama juga tulang yang dada ni kita potong, bermakna dia macam tulang dada patah lah. Jadi tulang ni tak kuat. Jadi dia akan menghadkan aktiviti-aktiviti fizikal yang mereka boleh buat selepas pembedahan jantung. Okey, itu perbezaannya. Sebenarnya banyak lagi perbezaan yang kita rungkaikan, Prof. Kalau kita lihat dari segi pembedahan, sebagai contoh kita ambil tadi pembedahan jantung bypass atau pintasan, Prof. Pembedahan dilakukan apabila jantung tersebut berhenti sementara dan digantikan fungsinya menggunakan mesin jantung dan juga mesin paru-paru. Tapi kalau untuk pembedahan invasif minimal ini, apa cabaran sebenarnya, Prof? Kalau kita lihat ialah jantung dalam keadaan masih lagi berfungsi dan berdetik pada waktu itu, Prof. Ya, betul. Bila kita mau membuat pembedahan jantung, selalunya kita akan berhentikan jantung ini. Jadi aktiviti jantung diambil alih kepada satu mesin yang dinamakan mesin heart lung mesin atau mesin jantung paru-paru. Jadi semasa jantung berhenti, jadi pakar bedah boleh buat jahitan salur darah baru atas jantung. Dengan teknik minimal invasive ni, sebenarnya kita buat benda yang sama juga. Kita berhentikan jantung juga. Tapi yang perbezaan utamanya, yang paling ketara, luka tu sangat kecil berbanding dengan luka yang besar. Tapi kita masih memberhentikan jantung. Okey, masih lagi bergantung kepada mesin jantung dan juga mesin paru-paru. Okey, Prof. Dari segi minimal invasive, saya percaya mungkin ada jenis-jenis pembedahan invasif minimal ini, dan mungkin Prof boleh terangkan apa yang perbezaannya dan apa fokusnya terhadap pada satu-satu jenis pembedahan ini. Tapi Prof jangan jawab dulu. Kita akan berehat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana. Banyak lagi perbincangan, persoalan yang kita akan ajukan kepada tetamu kita untuk kita dapatkan pencerahan pada malam ini. Jadi kita berjumpa sebentar lagi di Daya Rawat. Memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan mempertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Sebuah program majalah yang mengimbau kembali pahit manis perjuangan bekas atlet-atlet negara yang telah mengharumkan nama negara di pentas sukan antarabangsa. Itu sefir saya. Mati gerak kerana langkah, mati langkah kerana takas, mati takas kerana akal, mati akal kerana ajal. Inspirasi Legenda setiap Sabtu 11 malam di TV1. Integriti itu perlu hidup dalam setiap golongan masyarakat, bermula seawal usia kanak-kanak hinggalah kepada orang dewasa. Setiap anak yang lahir di atas fitrah hingga ia fasih berbicara,
kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mewarnaimu hanya di TV1. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Hashim, ingat ya, sedekah dan zakat itu tidak mengurangi harta. Tapi Tolong bila dewasa aku lupa pesan ayah. Aku ada mana? Dan akibatnya Nanti bila aku dah settle semua ni, nanti aku dah siapkan geran semua aku jual, lepas tu aku ada duit, aku bayarlah hutang kau. Hashim, ingat ya, sedekah dan zakat itu tidak mengurangi harta. Tapi masa merubah aku tanpa aku sedari. Hinggalah aku berjumpa dengan seorang yang pernah aku kenali dulu. Dan dia jugalah yang mengingatkan aku semula tentang perkara penting yang sepatutnya aku buat. Okey, selamat kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Hari ini topik yang kami bawakan adalah pembedahan jantung invasif minimal. Kita nak bandingkan dengan kaedah konvensional. Tadi doktor dah menerangkan kepada kita sedikit berkenaan manfaat dan juga kelebihan perbandingan di antara keduanya. Jadi kepada anda semua, sekiranya mempunyai persoalan yang ingin diajukan, boleh sahaja terus anda pergi ke Facebook rasmi kami, iaitu Facebook Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar kita. Sebab apa? Pakar kita pada malam ini bukan cancalang orangnya. Kalau dekat Malaysia ni difahamkan hanya ada, kalau kita kira dengan satu tangan ni, ada berapa orang je Nirwan yang boleh Maksudnya sebelah kanan je? Ya, betul. Jadi inilah peluang dan juga kesempatan terbaik untuk anda mengajukan soalan pada malam ini. Betul. Dan berbalik pada perbincangan kita, Prof, soalan yang saya gantung kat Prof sebentar tadi, saya percaya sakit jantung ni ada macam-macam jenis yang melibatkan mungkin pembedahan yang berbeza-beza. Mungkin Prof boleh terangkan kepada penonton. Okey, berbalik kepada penyakit jantung yang kita terangkan tadi, pertama penyakit coronary artery, di mana pembuluh darah jantung tu ada tersumbat. Dan penyakit yang kedua yang sangat common pada pesakit jantung adalah penyakit injap jantung. Okey. Dan jantung kita ni ada 4 injap, 4 injap. So salah satu injap ni boleh rosak. Sama ada dia bocor ataupun dia jadi sangat sempit. Jadi bila injap tu rosak, pakar bedah perlu ganti ke injap baru ataupun baiki injap tu. Jadi dengan secara tradisional sama juga macam pembedahan bypass atau pisahan jantung dahulu kala, mereka akan buat pembedahan tu secara konvensional di mana tulang dada ni dibelah untuk pergi ke jantung untuk buat operation kepada jantung tu. Tapi sekarang kita sudah ada teknik-teknik baru secara minimal invasive di mana kita boleh membuat luka selalunya di sebelah kanan dada ni, walaupun jantung di sebelah kiri, tapi luka untuk injap selalunya di sebelah kanan. Dan lukanya sebenarnya lebih kecil daripada luka pembedahan coronary artery bypass. Lukanya selalunya dalam 3 hingga 5 cm saja. Dan kita menggunakan teknik baru, menggunakan kamera, menggunakan videoskop untuk melihat struktur jantung untuk kita membuat pembedahan. Prof, pastinya kalau kita nak melakukan pembedahan ni, para pesakit ramai yang pasti akan terfikir berkenaan dengan risiko, komplikasi untuk pembedahan ni bagaimana. Mungkin Prof boleh bandingkan, berikan pencerahan kepada penonton perbandingan di antara kaedah konvensional ini dengan pembedahan jantung invasif minimal ni dari segi risiko dan komplikasinya, Prof. Para pendengar semua perlu faham pembedahan jantung ni adalah pembedahan besar ataupun kita panggil major operation. Jadi
tak kira sama ada pembedahan itu secara tradisional, konvensional ataupun secara minimal invasive, dia ada risiko-risiko dia. Risiko utama pembedahan jantung tidak kira secara minimal invasive ataupun secara tradisional adalah kematian dan stroke. Tapi selalunya peratusannya sangat rendah. Jadi, kalau selalu orang akan takutlah. Jadi kita katakan kalau tidak melakukan pembedahan, risiko untuk kematian atau stroke jauh lebih tinggi. Tapi dengan adanya pembedahan secara minimal invasive ni, risiko-risiko lain seperti perdarahan dalaman selepas operation, risiko jangkitan kuman pada luka, risiko sakit luka berpanjangan ataupun risiko susah bernafas selepas operation dan pesakit memerlukan bantuan pernafasan direndahkan kerana luka itu kecil. Jadi kita boleh secara logik kan, bila luka kecil, jangkitan kuman pun berkurang, sakit pun berkurang. Dia pesakit nak bernafas pun jauh lebih senang sebab luka kecil kurang sakit, dia nak bernafas, dia nak batuk selepas pembedahan jauh lebih senang. Mungkin recovery pun lebih cepat tu. Betul, recovery pun jauh lebih cepat. Dari segi macam full recovery sepenuhnya, kita boleh cakap pembedahan jantung secara minimal invasive ni tidak kira untuk bypass ataupun injap jantung. Kita boleh cakap antara bandingan dia 2 hingga 3 minggu berbanding dengan 2 hingga 3 bulan. Mungkin Prof dapat bezakan, macam mungkin kita bercerita lebih kepada sakit jantung di kalangan dewasa kan. Bagaimana pula di kalangan kanak-kanak, mungkin sakit jantung congenital katakan, yang daripada kecil jantung berlubang dan sebagainya. Adakah ini prosedur yang sama digunakan kepada orang dewasa juga kepada kanak-kanak? Itu soalan bagus. Untuk kanak-kanak, sekarang ni ada teknologi untuk kita buat pembedahan secara minimal invasive juga. Seperti kanak-kanak yang ada penyakit kongenital seperti jantung berlubang yang perlukan operation. Jadi dahulu kala mereka perlu pembedahan secara konvensional, di mana dada itu dipotong tengah. Tapi sekarang ni kita boleh buat menutup lubang jantung berlubang ni dengan secara minimal invasive, di mana kita buat sama juga macam pembedahan untuk injap. Lukanya ada di sebelah kiri kanan dada ni dalam 3 hingga 5 cm dan kita boleh pergi ke jantung untuk tutup lubang jantung. Bagi saya untuk kanak-kanak ini sangat penting juga kerana walaupun kadang-kadang kanak-kanak tu kita nampak kecil kan, tapi sakitnya berkurang. Dan kanak-kanak kita boleh susah nak pantau dia, nak suruh dia duduk dia diam kan. Jadi dia orang akan aktif. Jadi bila luka yang kecil, dia orang nak aktif pun lebih senang. Dan saya rasalah dari segi psikologi, pada pendapat saya, kalau kanak-kanak tu membesar dengan parut yang besar di tengah, saya rasa dia agak traumatik untuk sakit itu. Itulah dari segi kebaikan di sudut psikologi Prof. Yalah, kadang-kadang kalau kita mempunyai parut yang agak besar ni, lagi untuk kanak membesar ni, mereka akan hilang keyakinan, rasa malu pada diri sendiri. Jadi inilah manfaat daripada teknologi perubatan moden yang dibawakan pada hari ini, iaitu berkenaan pembedahan jantung invasif minimal ini. Jadi Prof, pasti ada juga dalam kalangan penonton kita yang tertanya, bagaimana kalau pesakit ini mempunyai kencing manis, tinggi apa semua. Jadi bagaimana untuk proses pembedahannya dari segi kalau nak bandingkan kaedah konvensional dengan jantung invasif minimal ini pembedahannya. Okey. Penyakit yang Munawar kata tadi tu seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi semua ni, bila dia orang tu dah ada, ini penyakit yang dah fix lah, bermakna dia akan sentiasa ada. Dia tak boleh pulih dari penyakit tu. Tapi yang pentingnya kita perlu pantau penyakit itu, kontrol. Seperti orang yang ada diabetes, dia perlu makan ubat, ataupun kalau yang perlu insulin injection tu perlu injection insulin dan jumpa doktor pakar diabetes, pakar darah tinggi, supaya kadar gula dalam darah tu tak tinggi dan kadar tekanan darah tu tak tinggi, kadar kolesterol tu tak tinggi. Kenapa ini penting? Penyakit ini menyebabkan mereka ada penyakit jantung dan mereka memerlukan rawatan pembedahan jantung. Jadi tapi bila kita pantau penyakit ni, kontrolkan dia, risiko pembedahan jantung tu jauh lebih rendah. Jadi risiko jangkitan kuman pada paru-paru, risiko perdarahan semua akan berkurang. Dan tambah pula dengan pembedahan secara minimal invasive ni akan mengurangkan lagi risiko. Sebab itulah kadang-kadang kan, kalau yang pesakit kencing manis ni, kan kita dipahamkan kalau luka tu susah nak sembuh. Lagi-lagi kalau dengan kaedah konvensional
konvensional ni iaitu pembedahan yang agak besar parutnya. Jadi ia memerlukan tempoh pemulihan yang agak lama, Prof, kan? Ya, betul. Jadi inilah yang kami cuba bandingkan kepada anda. Jadi ini satu kesempatan yang terbaik sebenarnya. Betul, Munawar. Ini satu kesempatan yang kalau boleh, kalau jika anda ada pertanyaan atau persoalan berkaitan dengan pembedahan jantung, terutamanya pembedahan jantung invasif minimal ni, terus ajukan soalan di Facebook Berita RTM pada malam ini untuk kita ajukan kepada pakar kita. Jadi Prof, dari segi mungkin dari segi perbezaan ya, Prof, kalau seseorang itu dia ada stroke, yang mana ialah orang stroke mungkin dari segi kita ada pembuluh darah yang pecah ataupun tersumbat dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga, Prof, dia mempunyai masalah dengan jantung. Jadi adakah prosedur yang sama diberikan kepada mereka ini sama seperti pesakit jantung yang lain? Okey, ini adalah penyakit-penyakit sakit yang perlu pembedahan jantung. Kadang-kadang diorang datang ke jumpa doktor ni, dia ada macam-macam penyakit yang lain. Salah satu macam penyakit yang Irfan cakap tadi lah, penyakit stroke kan. Jadi pakar bedah akan periksa pesakit tu, tanya soalan bila kena stroke dan periksa keadaan fizikal pesakit tu. Dan selalunya kita tengok ada penyakit stroke yang selepas kena stroke, dia punya kapasiti fizikal dia sangat rendah. Macam duduk atas wheelchair saja, bedridden, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap. Jadi pembedahan tu tak kira lah secara minimal invasif ataupun secara konvensional, sangat tinggi risiko dia. Tapi katalah pesakit ni kena stroke tapi dia masih boleh berjalan, tapi dia perlukan tongkat. Tongkat sebelah. Lepas tu dia perlukan bypass kan, contohnya. Dan saya pernah buat pembedahan untuk pesakit-pesakit macam ni. Jadi bila dia perlukan tongkat, jadi kita boleh buat operasional secara minimal invasif dengan luka yang kecil. Jadi dia boleh mula berjalan dengan cepat. Sebab satu, lukanya kecil, jadi sakitnya berkurang. Tapi yang penting sekali, struktur tulang dada ni tidak rosak dan tidak berubah. Tidak berubah. Sebab kalau dia melalui pembedahan secara konvensional, tulang ni dipotong. Jadi dia nak pakai tongkat pun tak boleh, sebab dia akan bagi stres pada tulang. Kesakitan kat situ. Sakit saja bukan saja sakit, tapi dia boleh terbuka. Lambat nak baik terbuka. Jadi dengan pembedahan jantung secara minimal invasif ni, struktur toraks ni masih lagi macam sebelum operation, kerana kita tak ada potong tulang, potong muscle saja. Jadi untuk pesakit-pesakit macam ni, untuk kembali ke physical activity sebelum pembedahan ni jauh lebih cepat. Jadi kerana pesakit jantung, terutama orang yang pernah kena stroke ni, dia perlu berjalan, perlu bergerak. Lagi cepat dia bergerak, lagi cepat dia pulih. Okey, seperti yang Prof nyatakan tadi, kalau kita nak bandingkan pembedahan kaedah konvensional ini mengambil masa untuk pulih 2 hingga 3 bulan lepas pembedahan tu. Kalau untuk kaedah pembedahan jantung invasif minimal ini 2-3 minggu. Jadi selalunya orang akan bertanya, pasca pembedahan tu apa pantang larang yang ada? Kalau nak bandingkan dengan kaedah konvensional, ada tak, Prof? Pasca selepas pembedahan. Okey. Secara fizikal katalah macam Munawar operation secara konvensional, Nirwan operation secara minimal invasif. Seminggu lepas operation saya jumpa you duduk macam ni, saya tak tahu pun sama ada you akan telah menjalani pembedahan secara konvensional ataupun minimal invasif. Tapi apa yang beza bila saya tengok you buat aktiviti. So macam Nirwan secara minimal invasif, dia dah boleh bawa kereta, dia boleh pergi bersenam, angkat berat semua dalam masa 2 minggu, 2-3 minggu. Dia boleh kalau suka berkebun, dia boleh berkebun. Tapi untuk Munawar 2-3 bulan kita tak bagi bawa kereta sebab takut aksiden. Steering kena dada ni, dada boleh terbuka balik. Kita tak bagi you angkat-angkat benda berat lebih daripada 5 kilo sebab tulang masih tak kuat lagi. Dan mungkin you pun tak boleh nak buat physical activity lain sebab sakit. Jadi dari segi physical activity itu yang perbezaan utama dia. Dan saya rasa terutama dalam zaman sekarang ni, kita punya pesakit walaupun kadang-kadang umur 60 tahun ke atas, mereka masih bekerja lagi, mereka masih aktif. Jadi kita mahu mereka kembali ke normal activity tu secepat mungkin. Itu yang penting tu kan. Itu antara kelebihan dia. Kalau kita dengar dari segi pasca pembedahan tu, sebelum dan selepas pembedahan, bezanya di antara konvensional dan juga minimal invasif ini.
kita nak berbalik kepada sebelum persiapannya ataupun Prof, persiapan seseorang pesakit itu. Bila dia tahu dia mungkin datang berjumpa dengan pakar, dapat khidmat nasihat dan disahkan mungkin disyaki suspek ada masalah berkaitan dengan jantung. Jadi apa proses diagnosisnya, persiapannya sebelum sampai ke tahap untuk ditentukan pesakit ini perlu menjalani pembedahan terutamanya minimal invasif. Okey. Contohnya katalah ada seseorang tu dia ada sakit dada. Okey. Sakit dada. Dan setiap kali jalan dia ada sakit dada. So, pertama dia perlu jumpa doktor pakar kardiologi. So pakar kardiologi akan tanya balik sejarah penyakit dia dan buat pemeriksaan semua, buat ECG ataupun buat kita panggil stress test, dia lari atas treadmill, tengok ada perubahan tidak. Katalah ada benda tu semua tu positif. Dan selangkah seterusnya dia akan melalui proses kita panggil coronary angiogram untuk kita tembak dye ke dalam salur darah jantung tu dan dia akan tunjuk gambar sama ada blok atau tidak dalam salur darah jantung. Yang kontras tu. Ya betul, kontras tu. Dan katalah kalau ada blok. So katalah blok itu satu blok saja. Selalunya pakar kardiologi akan letak stent atau balloon. Tapi katalah dia ada 3 blok atau lebih. So 3 blok atau lebih, rawatan dia selalunya lebih kepada pembedahan jantung. Di situ pakar bedah akan beritahu mereka, awak perlukan pembedahan jantung. Jadi di sini yang ada perbezaan lah. Kalau pesakit tu sedar ada cara teknik baru secara minimal invasif ataupun pakar kardiologi itu tahu ada doktor yang boleh buat pembedahan secara ni, dia akan cakap dua cara untuk buat pembedahan jantung ni, secara tradisional ataupun minimal invasif. Dan terpulang pada you lah nak pilih mana satu. Pilih mana satu. Sebab itulah kita bawakan segmen ini pada malam ini berkenaan dengan pembedahan jantung invasif minimal yang untuk kita war-warkan kepada anda bahawa ada kaedah terbaharu dan terkini dengan kepakaran terkini daripada pakar-pakar bedah kita untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk kita bandingkan dengan kaedah konvensional yang sedia ada. Jadi kita difahamkan banyak soalan dah pun masuk di Facebook Berita RTM. InsyaAllah selepas ini kami akan baca soalan anda dan kita ajukan kepada pakar kita. Tapi terlebih dahulu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Peru has had a long list of overlords, the Chimu people, Paracas, Nazca, Mochi, and of course the famed Incas. Those who live here now still practice many of the cultural traditions of these long-lost peoples. Peru is a tough place to live back all those centuries ago, and it's still a harsh land. The high Andes tower into the death zone. The altitude alone commands hard living. Unknown to most of the world, there are white-tailed deer sharing these remote mountain reaches with these descendants of those empire builders from so long ago. Smaller in body than their North American cousins, these white-tailed deer have also learned to live side by side with another creature, one of the strangest looking animals on the face of the earth. That animal is the four-horned sheep. Mewarnaimu hanya di TV1. Jom adik-adik, saksikan rancangan Iqra bersama Ustazah Aisyah Bain setiap Sabtu pukul 6 petang hanya di TV1. Iqra, Alhamdulillah. Program-program menarik menanti anda di TV1. Jadi dia berkeupayaan untuk transit air itu naik 10 meter. Kesinambungan dan kelangsungan spesies ikan tempatan sangat penting untuk memastikan ekosistem terpelihara. Mewarnaimu hanya di TV1. Kupasan pelbagai topik kesihatan secara mendalam.
paparan segmen pelbagai informasi tambahan dengan daya tarikan tersendiri. Pakar-pakar perubatan kami bawakan khas sepanjang bersiaran. Nantikan Diari Rawat setiap Rabu jam 9 hingga 10 malam. Hanya di saluran berita RTM, saluran TV1 dan melalui aplikasi RTMP. Semua, untuk episod kali ini saya nak kongsikan informasi berkaitan dengan tahu cara lupus ubat. Anda ada ubat yang telah luput, rosak atau tidak digunakan lagi di rumah? Jom bawa ubat-ubatan yang hendak dilupuskan ke pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam dan swasta serta farmasi komuniti yang terpilih. My Medisave merupakan satu inisiatif bagi mendidik dan menggalakkan pelupusan ubat-ubatan dalam simpanan pesakit secara betul dan selamat. Usaha ini bagi memastikan kelestarian alam sekitar terjamin serta mencegah risiko kesihatan akibat pendedahan kepada sisa farmasutika dan kerintangan antimikrob. Jenis ubat yang boleh dilupuskan termasuklah ubat tablet, kapsul, pil, ubat cecair, ubat sedut atau inhaler, ubat sapuan, ubat titis mata, ubat titis telinga, ubat titis hidung, suppository, pessary, ubat sachet dan tampalan bergantung kepada pelaksanaan pusat pengumpulan ubat yang terlibat. Sebelum lupuskan ubat-ubatan, pastikan anda asingkan ubat yang telah rosak, melepasi tarikh luput atau tidak digunakan lagi. Kemudian hapuskan label keselamatan hologram, farmotag dan maklumat peribadi pada sampel atau pek bungkusan ubat. Bungkuskan ubat dalam bekas yang bersesuaian. Ubat-ubatan tidak perlu dikeluarkan daripada bekas asal. Setelah itu, bawa ubat tersebut ke pusat pengumpulan ubat yang terpilih yang berhampiran untuk dilupuskan secara betul dan selamat. Dan jangan lupa untuk imbas kod QR yang terdapat pada bin pengumpulan ubat dan jawab soalan tinjauan yang tertera. Jadi, nak tahu di mana pusat pengumpulan ubat-ubatan berhampiran anda dan bagaimana nak dapatkan pelbagai informasi terkini berkaitan pelupusan ubat-ubatan yang betul, layarilah www.mymedisave.org.my. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pengguna atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Center NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok. Kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi terkini. Ingat, jangan buang ubat-ubatan berlebihan atau ubat-ubatan yang telah luput ke dalam sumber air atau tong sampah domestik. Sebaliknya, bawa ke pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam dan swasta serta farmasi komuniti terpilih yang berdekatan agar pelupusan ubat boleh dilakukan dengan cara yang betul. Pelupusan ubat-ubatan secara selamat, tanggungjawab semua. Okey, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Itulah tadi berkenaan dengan kapsul farmasi, iaitu bagaimana cara untuk kita melupus ubat. Kita nak kembali kepada topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan pembedahan jantung invasif minimal. Pakar kita pun sudah bersedia untuk menjawab persoalan daripada penonton kita di Facebook. Niwan, kita mulakan soalan pertama. Boleh kita mulakan dengan soalan daripada penonton kita, iaitu Yamamun. Salam tim Diari Rawat. Nak tanya, kos pembedahan adakah minimal invasif lebih mahal dari pembedahan tradisional? Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih atas soalan itu. Secara keseluruhan, pembedahan jantung secara minimal invasif ni kosnya lebih mahal daripada operasi secara tradisional. Kalau kita lihat kosnya mungkin dalam 10 hingga 15% lebih mahal daripada pembedahan secara tradisional. Okey, kita nak memperincikan apa punca ataupun penyebab memperlihatkan perbezaan di sudut harga seketika nanti Prof. Tapi kita nak raikan satu lagi soalan daripada penonton kita, iaitu daripada Zuliana Zainal Abidin. Salam doktor, ayah saya perlu membuat pembedahan bypass. Dalam masa yang sama ada masalah buah pinggang tahap 3. Apa nasihat doktor untuk persediaan sebelum bypass untuk mengurangkan risiko? Kalau untuk ayah ni ada tahap penyakit buah pinggang tahap 3, bermakna ini bukan menyebabkan dia tidak boleh menjalani pembedahan. Dia boleh menjalani pembedahan jantung. Tetapi dia perlu berjumpa dengan pakar buah pinggang untuk pastikan
keadaan buah pinggang tu seoptimum yang boleh sebelum pembedahan. Dia dah ada penyakit tahap 3 ni, kita tak boleh buat over dah. Tapi kita perlu optimizekan dia supaya dia tak ada makin teruk sebelum pembedahan ni. Faham. Okey, Prof, berbalik pada persoalan kita sebentar tadi berkaitan dengan kos tu kan. Dia fahamkan perbezaannya minimal invasif 10 ke 15% lebih tinggi daripada konvensional. Jadi mungkin Prof boleh perincikan apa yang membuatkan dia lebih mahal. Adakah dari segi alatan digunakan berbeza dengan konvensional dan sebagainya? Silakan Prof. Pembedahan jantung secara minimal invasif ni kos dia lebih mahal, terutama disebabkan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Ada peralatan pakai buang yang kita guna, ada peralatan yang tidak pakai buang. Jadi contoh peralatan yang tidak pakai buang, kita perlukan kamera, sistem, kita perlukan teleskop untuk lihat struktur jantung. Lepas tu kita perlukan peralatan-peralatan canggih atau instrumen canggih yang panjang macam ni. Dari segi dalam 27 cm untuk kita pergi ke struktur jantung. Kerana luka kecil, jadi kita perlu instrumen yang kita panggil chopstick instrumen. Chopstick instrumen ni untuk kita pegang macam tu, untuk kita buat pembedahan pada jantung. Kerana kalau pembedahan secara tradisional, instrumen konvensional pendek-pendek je, panjang macam ni. Jadi kita boleh terus pergi ke jantung. Tapi dengan secara konvensional ni, chopstick instrumen ni kos dia dalam 3 hingga 4 kali ganda lebih mahal daripada instrumen-instrumen secara tradisional. So ini peralatan-peralatan yang guna pakai balik. Dan ada peralatan-peralatan yang pakai buang yang kita gunakan spesifik untuk pembedahan jantung. Minimal invasive. Jadi secara keseluruhan ini yang menyebabkan kos tu 10 hingga 15% lebih tinggi daripada pembedahan jantung tradisional. Okey, selain daripada disebabkan oleh peralatan dan juga teknologi yang seperti Prof nyatakan tadi pakai buang, adakah disebabkan oleh di Malaysia ini keberadaan pakar-pakar bedah untuk melakukan pembedahan jantung invasif minimal ni agak kurang? Jadi ada sebab faktor tersebut. Di Malaysia ni hanya beberapa orang saja, Prof. Pada pendapat saya bukan itu menyebabkan faktor kenapa tidak ramai pakar-pakar bedah menceburi bidang minimal invasif ni. Tapi saya rasa mungkin mereka belum lagi mempelajari teknik ni. Macam juga bila ada teknik yang baru, bila ramai orang dengar, mereka akan mula mempelajarinya. Jadi di Malaysia ni, teknik ni masih lagi, walaupun di seluruh dunia agak hampir 10 tahun macam tu, tapi di Malaysia ni baru lagi terkenal. Sekarang ni baru terkenal. Jadi ramai pakar bedah pun baru mula tahu tentang ini. Jadi saya harap mungkin mereka pun akan mempelajari teknik ni nanti. Okey Prof, kita nak memperincikan sikit dari segi prosedur minimal invasive surgery ni. Dan saya kalau kita perasan dari segi tadi ada perbezaan antara tradisional dan juga minimal invasive tu. Dia ada tradisional of course lah, kita nampak ada belahan di dada. Yang satu lagi minimal invasive ada nampak macam bahagian hirisan dia tu di satu tempat, ada mungkin saya perasan ada 2 tempat, kiri dan kanan. Adakah mungkin probably jelaskan? Dia dalam gambar tu ada kiri dan kanan, bergantung pada pembedahan apa yang kita nak buat. Contohnya kalau pembedahan tu untuk bypass ataupun pintasan jantung, dia punya hirisan atau luka dia akan berada di sebelah kiri dada, di bahagian jantung. Dia betul-betul di atas jantung tu, sebelah kiri jantung. Kalau untuk pembedahan untuk injap, membaiki atau mengganti injap, pembedahannya sebelah kanan dada. Dia punya, itu yang memerlukan chopstick punya tadi tu. Dua-dua tu perlukan chopstick. Chopstick yang panjang, Prof. Okey. Yalah, penonton pun nak tahu, yalah dari segi perbezaan tempoh pembedahan tu berapa lama untuk kaedah konvensional dengan kaedah yang terkini ni, Prof? Okey. Pembedahan dia berapa lama pembedahan tu bergantung pada keadaan sakit. Bukan saja keadaan sakit, tapi juga banyak bergantung pada pengalaman pakar bedah tu. Jadi pakar bedah yang baru menceburi bidang minimal invasif ni, mungkin pembedahan tu lama daripada pakar yang sudah lama buat minimal invasif ni. Dalam pengalaman saya, selepas buat hampir 600 praktik pembedahan minimal invasif ni, pembedahan secara minimal invasif ni mungkin masih lagi lebih lama daripada konvensional, tapi tidak selama masa saya mula-mula belajar dululah. Sekarang ni perbezaan waktu dia mungkin dalam
30 minit hingga 45 minit saja beza dia. Tapi dari segi pesakit, dia tak tahu. Mereka tidur. Masa tu dia dah tak sedar. Bius sepenuhnya, bro. Bius sepenuhnya. Itu pun NS akan tentukan bius yang sepatutnya untuk diberikan pada pesakit. Bergantung pada keadaan macam yang Prof sebut sebentar tadi. Yang mungkin ada sakit jantung, ada kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi saya nak sentuh sikit dari segi persiapan emosi. Tadi kita Prof ada sebut berkaitan kalau orang tu dia ada stres. Kan? Adakah bila seseorang tu bagus juga sebenarnya bila ada minimal invasive surgery ni yang sedikit sebanyak macam Prof bagi tahu tadi, dia mengurangkan ketakutan pesakit tu, kerisauan pesakit tu. Tapi sekiranya dah bagi tahu dah itu dah ni tapi dia still ada rasa takut, adakah itu akan memberikan kepayahan kepada pakar bedah untuk melakukan pembedahan tersebut? Okey, dari segi teknikal dia tak ada perbezaan lah. Tapi dari segi psikologi untuk pesakit itu sendiri, kesusahan dia mungkin tak mahu pembedahan lah. Tapi kita akan cuba counsel dia, bagi counselling, cakap kita boleh buat pembedahan secara minimal invasif, lukanya kecil. Dan saya nampak apa yang menolong kan, bila pesakit kadang-kadang bila mereka sebelum jumpa saya, selalunya akan ada pesakit lain yang telah menjalani pembedahan duduk dekat klinik. Testimoni pengalaman. Diorang pun mula bercerita. Jadi pengalaman orang lain tu sangat menolong. Jadi katalah orang tu pengalaman dia, luka dia kecil, dia kata tak ada masalah. Selalunya pesakit tu dia akan lebih reseptif. Okey, jadi doktor, selepas pembedahan tu bagaimana Prof sendirilah memantau keadaan pesakit selepas pembedahan? Mungkin ada tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang perlu dirisaukan ke selepas pembedahan jantung invasif minimal ni, Prof? Okey, kalau kita lihat dari segi positif pembedahan secara minimal invasif ni, macam Niran ingat kan, bapa ayah selepas pembedahan jantung tu berapa lama dia sedar? Kalau ikutkan lepas dah habis bius tu, lebih kurang dalam 4 ke 5 hari. Dia condition dia agak lama. Tiup pernafasan dia macam mana? Tiup pernafasan lepas masuk CCU tu dalam 2 hari. Sehari lebih. Sehari lebih, okey. Dengan teknik minimal invasif ni, sebab luka dia kecil, jadi sakit dia kurang, dan risiko perdarahan dia pun kurang, risiko. Jadi pesakit kami selalunya kita cabut tiup pernafasan tu sejurus selepas pembedahan di Dewan Bedah. Jadi bila pesakit pergi ke ICU, mereka dah sedar. Okey. Dia sedar. Jadi ini menolong banyak, menolong dari segi pesakit kerana dia sedar. Dia tahu dia dah habis pembedahan. Lepas tu yang paling penting juga, kita beri kebenaran untuk kaum keluarga untuk bertemu dengan pesakit. Jadi kaum keluarga pun rasa lega. Operation dah habis, pesakit dah sedar, tak ada masalah. Itu sangat menolong pesakit dari segi untuk pemantauan selepas pembedahan. Jadi berbanding pada soalan yang tadi tu, pemantauan lain adalah seperti kita pastikan sakit tu dikawal dengan ubat tahan sakit. Jadi kita pastikan pesakit sentiasa bertemu dengan kaum keluarga, ikut waktu melawat dia. Jadi mereka punya kurang stres. Dan yang penting juga kita cepatkan pesakit ni bergerak. Jadi dengan luka yang kecil ni, kalau operation tu habis tengah hari, petang tu kita dah duduk kat atas kerusi, dah mula berdirikan pesakit. Jadi lebih cepat pesakit menjalani aktiviti fizikal, lebih cepat mereka pulih lah. Baik, itu satu berita yang sangat baik itu kalau dibandingkan dengan pembedahan secara konvensional. Jadi Prof, sekiranya ini kita ambil contoh ayah saya lah, dia dah pernah buat pembedahan jantung secara konvensional, dan ini na'udzubillah, bukan nak minta, tapi contoh sekiranya berlaku lagi masalah dengan jantung, adakah tak menjadi masalah untuk dilakukan pembedahan secara invasif minimal? Okey, bergantung pada penyakit apa jantung yang dia ada selepas itulah. Saya pernah buat pembedahan jantung secara minimal invasif untuk pesakit yang pernah menjalani pembedahan jantung secara konvensional sebelum ni. Jadi ada setengah-setengah penyakit tu kita boleh buat secara minimal invasif semula. Seperti katalah pesakit tu pernah ada coronary artery bypass, jadi dia lepas tu dia ada sakit injap pula. Dan kita boleh buat operation secara minimal invasif untuk injap jantung dia. Dan saya rasa
dalam saya punya pengalaman tu hampir 5 hingga 10% orang yang pernah buat pembedahan jantung sebelum ni yang relax yang ada penyakit lain jantung. Dan saya tengok perbezaan dia, mereka sangat gembira lah, sangat happy sebab dia kata dulu dia sakit lama. Sekarang sakit sekejap dia kata. Wow, itu perbezaannya. Alhamdulillah. Kita nak dapatkan lebih banyak lagi, kita nak kongsi daripada pengalaman Prof sendiri yang telah pun menjalani lebih daripada 600 pembedahan, Prof. Wow, jadi itu antara perkara yang akan kita bawakan selepas ini, kerana kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga jam 10 malam nanti. Kedengaran alunan muzik tradisi di Pusat Kebudayaan Kadasan Dusun, Cultural Association KDCA, Hongkot Koisaan memecah kesunyian pagi. Di sebalik keriuhan suasana, terdapat sekumpulan yang berperanan penting dalam tugas kawalan adat. Merekalah yang digelar Timolik. Mereka dipilih secara terperinci dan perlu melalui latihan-latihan tertentu seperti latihan secara fizikal dan latihan secara spiritual. Secara umumnya dalam bahasa orang asal adalah pelindung. Tugas utama dia dan peranannya adalah untuk melengkapi institusi Huguan Siau dan juga sebagai pelindung untuk masyarakat tempatan dan dalam kawasan dan juga negeri masing-masing. Mewarnaimu hanya di TV1. Terima kasih Pakcik. Tapi rasa macam tak sesuai pula kalau panggil Pakcik. Panggil Abang lah. Okey je, I nak Shima ke Shiki? Senang je nak cari jalan pergi rumah Abang ni. Cuma yang susah jalan pergi ke hati Abang je. Perempuan mana ajak keluar tu? Mana ada perempuan? Apa kamu ni? Nadia ni apa? Tu ayah aku. Kau suka Abang Mus kan? Kau? Sekarang ni apa masalah kau? Biarlah aku kahwin dengan Abang Mus. Abang Mus tu aku punya. Mewarnaimu hanya di TV1. Berita palsu wabak yang memudaratkan masyarakat. Ia mampu menggugat keharmonian dalam masyarakat. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Jangan lupa saksikan Pastikan Saya setiap hari Jumaat 9.30 malam di saluran TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Okey, kembali ke Diari Rawat. Sedar tak sedar sekejap saja kita dah sampai ke penghujung rancangan, dan di blok yang terakhir ni mungkin kita nak mendapatkan perkongsian daripada Prof. Tadi mungkin masa berehat sebentar tadi Munawar ada tanya pengalaman manis yang pernah dalam banyak-banyak sepanjang pengalaman Prof membuat pembedahan ke atas pesakit. Apa pengalaman manis yang mungkin Prof boleh kongsikan untuk penonton kita? Saya teringat dalam beberapa bulan yang lepas saya ada seorang pesakit lelaki ni, umur dia dalam 67 tahun. Dia dah book untuk pergi umrah satu keluarga. Dan tiba-tiba dia dapat ada sakit jantung. Jadi bila ada sakit jantung, memang kita tak boleh bagi permission untuk orang pergi buat umrah ataupun buat haji. Tapi dia dah book. Dia nak pulih sebelum
dia pergi punya umrah tu. Pergi umrah. Berapa lama tu Prof? Dia punya jangka masa? Kurang dari sebulan. 3 minggu lebih. Wow. Jadi dia Google semua, tapi dapat tahu nama saya dan hospital kami boleh melakukan pembedahan secara minimal invasive. Lepas tu dia jumpa saya. Lepas tu kita buat pembedahan dia triple bypass dan selepas pembedahan pun dia duduk hospital pun tak lama, kurang dari seminggu. Okey. Selepas tu tak sampai 2 minggu lepas tu dia pergi Mekah. Wow. Buat umrah. Sebab kita kena faham umrah ni adalah aktiviti yang sangat fizikal, walaupun bukan haji tapi still aktiviti yang fizikal. Kena buat sa'i, kena buat tawaf semua. Tapi dia alhamdulillah dia boleh complete tu. Lepas tu bukan tu je, semasa dia pulang balik daripada Mekah tu jumpa saya, lebih kurang 2 minggu lebih lepas tu dia kata lepas pergi Mekah tu dia pergi bercuti di Egypt sekali. Bersama keluarga seminggu lebih. Dan dia kata dia tak ada masalah fizikal langsung selepas pembedahan tu. Jadi dengan pesakit yang menjalani pembedahan jantung secara minimal invasive ni, inilah antara contoh dia, mereka boleh kembali ke normal aktiviti dengan jauh lebih cepat. Wow, dalam tempoh kurang lebih 3 minggu Prof. Ya. Wow, anda bayangkan dalam tempoh 3 minggu tersebut menjalani pembedahan, dah boleh pergi umrah, pergi melancong. Alhamdulillah, itu yang kita mahukan untuk kita gambarkan kepada anda betapa modernnya dunia perubatan sekarang ini untuk membantu memberi manfaat juga kebaikan kepada para pesakit. Betul Munawar. Tambah-tambah lagi kan, pesakit yang mungkin Prof kongsikan sebentar tadi usia itu 67 tahun. Ini zaman sekarang tak mustahil sebenarnya, ramai saja mungkin Prof boleh setuju di kalangan orang muda mempunyai isu dengan masalah jantung, berisiko untuk menghadapi penyakit jantung dengan macam-macam mungkin kurang dari segi gaya hidup yang kurang aktif, dengan makanan, asyik makan benda viral je diserang dulu. Kan? Jadi itu yang mungkin perlu untuk kita titik beratkan, bukan saja di kalangan yang warga emas, kita juga sebagai yang muda ini, yang belia juga perlu menitik beratkan untuk terus menjaga kesihatan. Okey, kita dalam ruang beberapa minit saja lagi Prof. Jadi mungkin ada perkara yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat, khususnya dari segi kesedaran mungkin ramai lagi dalam kalangan masyarakat kita yang tak tahu berkenaan kewujudan pembedahan jantung invasif minimal ni Prof. Jadi saya ingin sampaikan bahawa banyak penyakit jantung memerlukan pembedahan jantung dan ramai rakyat Malaysia semua yang takut untuk menjalani pembedahan jantung. Tapi kita sekarang ni sudah ada teknologi terkini yang kita boleh merawat hampir semua penyakit jantung, pembedahan penyakit jantung dengan secara minimal invasive. Jadi mereka tidak perlu lagi takut untuk menjalani pembedahan jantung kerana ada pilihan untuk menjalani pembedahan jantung secara minimal invasive. Itu satu pilihan yang saya pasti Prof mungkin kita dah bincangkan sebelum ni. Saya pasti ramai yang sebelum ini sebenarnya dia tak aware ataupun mungkin dia tak tahu ada satu lagi pilihan selain daripada pembedahan secara konvensional, iaitu pembedahan secara minimal invasif ini. Jadi mungkin Prof, ini kita nak cerita bukan secara general kepada penonton, pada masyarakat, termasuk dengan kami berdua yang masih lagi muda, remaja purba kata orang. Prof. Jadi nasihat yang perlu kita jaga titik beratkan supaya nak memastikan jantung sentiasa dalam keadaan sihat. So nasihatnya yang paling utama sekali, kita tidak mahu remaja purba ni perlu operasi lah, dia akan datang kan. Tak kira secara minimal invasif ataupun bukan. Jadi kita perlukan amalkan gaya hidup yang sihat lah. Dari segi aktiviti perlu sentiasa beriadah, tidur yang cukup, kerana tidur cukup membuatkan stres tinggi. Stres tu kena kurangkan. Lepas tu elak makanan yang berlemak, makanan yang banyak gula. Jadi ini semua akan menyebabkan risiko penyakit jantung lah. Okey, itu nasihat yang sangat bermanfaat secara umumnya untuk kita menjaga kesihatan kita, ialah untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ialah seperti yang kita war-warkan tadi, kita amalkan pemakanan yang sihat, kita gaya hidup yang sihat, dan juga jangan merokok, bersenam dan sebagainya. Itu insya-Allah akan membantu kita. Yang paling utama seperti yang Prof nyatakan tadi, jangan stres, senyum, kena lebih sikit. Macam Prof dari tadi sampai ke penghujung senyum je. Betul. Yang penting tu, itu stres tu, itu dah adalah kunci yang sebenarnya punca kepada macam-macam penyakit, termasuklah dengan penyakit jantung. Jadi apapun itu, ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Syarul Amri Hashim, pakar perunding bedah kardiotorasik dari Damansara Specialist Hospital 2, di atas kesudian bersama dengan dia rawat pada malam ini. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih.
Ya, insyaAllah kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini anda dapat membezakan iaitu kaedah pembedahan konvensional dengan kaedah pembedahan yang dikenali sebagai pembedahan jantung invasif minimal ini. Banyak sangat perbezaan yang telah kita rungkaikan pada malam ini, bukan saja dari segi parut yang tidak kelihatan kalau anda menggunakan pembedahan jantung invasif minimal ini berbanding dengan kaedah konvensional, parutnya agak panjang. Dari segi pemulihan pun cepat dan juga banyak lagi manfaat-manfaatnya yang lain. Betul. Dan kepada anda mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang mungkin ada masalah ataupun penyakit yang berkaitan dengan jantung, jangan lupa untuk dapatkan pencerahan, untuk dapatkan maklumat-maklumat yang penting supaya ini setidak-tidaknya dapat mengurangkan ketakutan terutamanya kepada ahli keluarga ataupun pesakit-pesakit jantung. Jadi apa pun, ucapkan terima kasih kepada penonton Daerah Rawat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.